Kufikirkan mendung berterusan, tapi kini mentari muncul lagi. Ku rasa kembali kehangatannya. Maafkan aku meninggalkanmu, itu kulakukan kerana cintaku padamu. Ku tak sanggup melihat kau tersiksa. Persembahan istimewa kepada anda semua penonton setia kami Diari Rawat. Kita bawakan anda penampilan istimewa pada malam ini. Nirwan, ya, malam ini kita bersama dengan penyanyi terkenal Zamani Ibrahim, penyanyi kumpulan Slam. Jangan risau, ini masih lagi rancangan Diari Rawat dan malam ini kita bersama dengan tetamu untuk membincangkan topik yang sangat sinonim dengan penyanyi Abang Zamani Ibrahim, iaitu penyakit skoliosis. Dan hari ini apa yang dapat tuan-tuan saksikan adalah keadaan terkini Zamani Ibrahim setelah menjalani pembedahan dan juga rawatan. Tapi sebelum itu, sebelum kita membincangkan dengan lebih dalam berkenaan dengan skoliosis, kita akan bersama dengan Munawar untuk perkembangan terkini COVID-19. Ya, sudah pastinya dalam kita berbicara berkenaan dunia topik-topik kesihatan ini, kita juga ingin mengetahui situasi semasa, khususnya berkenaan perkembangan semasa COVID-19 dalam negara penonton. Ia sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita kekal cakna dan juga waspada terhadap perkembangan semasa COVID-19 dalam negara. Jadi untuk ruang ini kita akan bersama dengan tetamu kita secara Skype, iaitu bersama dengan Dr. Saidatul Nobaya Buang yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik Doktor, mungkin untuk permulaannya ini kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana berkenaan perkembangan terkini dan juga semasa dari segi statistiknya COVID-19 dalam negara setakat hari ini. Bagaimana Doktor? Okey, terima kasih atas soalan ini. Kalau kita lihat semenjak negara kita dilanda COVID dahulu sejumlah lebih daripada 5.02 juta penduduk di Malaysia telah pun dijangkiti dengan COVID-19. Dan daripada jumlah tersebut 36,874 telah kehilangan nyawa akibat jangkitan COVID-19 ni Dan kalau kita lihat dengan perkembangan, kita ada vaksinasi COVID-19 pada tahun 2021, kita dapati keadaan jangkitan COVID mula turun di mana kalau kita bandingkan pada tahun lepas, antara minggu pertama April pada tahun 2022 dengan minggu ke-52 sekarang terdapat penurunan sebanyak 14.2% kes jangkitan COVID dan pada masa ini kita dapati kes adalah agak rendah dalam lebih kurang 500, makin menurun dan 500 kes purata seminggu. Tetapi dalam kita kata penurunan ini, tetapi kita dapati kematian akibat jangkitan COVID dalam keluarga-keluarga emas yang tidak menerima vaksin adalah 8 kali ganda berbanding dengan populasi yang dah terima dos penggalak. Okey, seperti yang kita sedia maklum, KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mewar-warkan kepada masyarakat di luar sana untuk mengambil dos penggalak bagi meningkatkan perlindungan imuniti tubuh badan kita daripada menerima komplikasi yang serius akibat daripada jangkitan COVID-19. Jadi, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana bagaimana status terkini bagi pengambilan dos penggalak untuk masyarakat di luar sana, kelompok manakah yang boleh mengambil dos penggalak secara walk-in dan kelompok mana juga yang boleh mengambil dos penggalak secara janji temu, Doktor? Okey, kalau kita lihat kita sebenarnya Kementerian Kesihatan mengalukan kita membuka bukan saja dos penggalak tapi kepada semua populasi ataupun rakyat di Malaysia yang belum dapat vaksin, yang tidak melengkapkan dos primer mereka, malah mereka yang belum dapat dos penggalak 1 atau 2 untuk datang ke fasiliti di bawah KKM ataupun di bawah swasta di bawah Protect Health
untuk mengambil vaksin mereka ya. Kita menggalakkan semua yang berumur 12 tahun dan ke atas, tetapi kita memberi laluan khas, iaitu untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas ataupun warga emas ya. Yang kedua, golongan yang kita kata mempunyai penyakit kronik ya, dan juga sistem imuniti rendah. Yang ketiganya, individu ya, yang kalau mereka dijangkiti dengan COVID, mereka akan mendapat jangkitan teruk. Kategori ini adalah seperti ibu hamil ya, mereka daripada golongan yang terlantar, dan juga contohnya pesakit-pesakit kanser di sini ya. Kita galakkan mereka ambil. Bagi kategori ini, kita khususkan mereka boleh walk in. Mereka tak perlu nak pergi buat janji temu. So apa yang mereka perlu lakukan adalah mereka cari ya, ataupun pergi ke laman sesawang Kementerian Kesihatan ataupun Protect Health, dan di sini mereka boleh pergi terus ke klinik tersebut untuk mendapatkan vaksin, di mana sekiranya mereka sampai, mereka akan ditawarkan pada hari yang sama. Tetapi bagi kategori-kategori yang lain, iaitu mereka yang selain daripada yang saya nyatakan tadi, mereka perlu membuat janji temu ya, sama ada melalui aplikasi MySejahtera. Oleh itu KKM ya menyeru untuk mereka dah lupa aplikasi MySejahtera, tolong aktivate balik supaya mereka boleh mendapat membuat tempahan janji temu melalui aplikasi tersebut. Dan bagi kategori ini, sekiranya mereka tidak ada sebarang kemudahan ataupun tiada aplikasi MySejahtera, mereka boleh buat temu janji di klinik secara fizikal. Dan sekiranya ya mereka bernasib baik dan apabila di tempat bagi suntikan itu ada stok vaksin berlebihan, mereka boleh diberi vaksin pada hari yang sama. Itu situasi sekarang. Okey, kita harap masyarakat jelas dengan penerangan daripada doktor, iaitu kelompok yang dibenarkan untuk walk in dan juga kelompok yang perlu membuat janji temu terlebih dahulu melalui aplikasi MySejahtera ataupun secara terus di fasiliti-fasiliti kesihatan awam KKM. Dan juga doktor, bila kita bercakap berkenaan dos penggalak ini, ada segelintir masyarakat di luar sana yang mengambil pendekatan untuk tunggu dan lihat, dan juga mengambil pendekatan untuk tidak mahu mengambil dos penggalak ataupun vaksin dos penggalak sedia ada. Sebaliknya, menunggu untuk mengambil vaksin bivalent yang akan tiba tidak lama lagi. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata yang ingin doktor sampaikan kepada masyarakat ini. Okey, sebenarnya kita sesiapa juga tidak perlu menunggulah ya kepada vaksin yang bivalent ini, kerana kalau kita lihat ya data yang ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan, sebenarnya kalau kata kita masih memberi monovalent ini ya sebagai dos 1 mulai Oktober 2021, dan kemudian pada pertengahan tahun 2022 kita mula menawarkan dos penggalak ya, dan kita dapati walaupun ada perubahan varian Omicron ya di Malaysia, tetapi jumlah mereka yang dijangkiti itu tidak tinggi. Ini menunjukkan vaksin asal monovalent daripada ini masih ya berkesan dalam melindungi kita daripada jangkitan varian Omicron ni. Oleh itu jangan tunggu lama. Kita mohon cepatlah dapat vaksin awal. Jangan kita dapat dalam kita menunggu jangkitan COVID yang kita dapat. Baik. Okey doktor, ada juga pertanyaan daripada masyarakat khususnya bagi individu yang dijangkiti COVID-19, positif COVID-19 pada ketika ini, bilakah selang masa untuk mereka dibolehkan untuk mengambil dos penggalak doktor? Okey. Mengenai selang masa dos penggalak ini, kalau kita lihat sebenarnya untuk mereka yang belum ambil dos penggalak pertama, tempoh masa mereka adalah 3 bulan sebelum, maksud saya 3 bulan selepas mereka mendapat dos pertama. Dan bagi mereka yang telah mendapat dos penggalak pertama, mereka kena tunggu tempoh 6 bulan bagi mendapatkan dos penggalak kedua. Dan untuk menjawab soalan Munawir tadi, orang ni sekarang tengah dijangkiti COVID-19, bila dia boleh ambil? So sila masanya adalah 3 bulan daripada tempoh dia sembuh.
Baik, so, pasti menjawab persoalan yang diutarakan oleh masyarakat di luar sana. Jadi doktor, sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita pada malam ini, mungkin doktor boleh war-warkan kepada masyarakat kepentingan untuk kita mengambil dos pengalak sebagai salah satu tahap untuk kita meningkatkan kadar imuniti badan kita dan sekaligus untuk kita mengelakkan komplikasi yang serius apabila jangkiti, doktor. Okey, terima kasih. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang kenapa dos penggalak ini penting, ya, dah dapat dos 1, dah dapat dos 2 dan ada dah dapat dos penggalak pertama. Kita perlu ingat, ya, apabila masa berlalu, ya, apa kita panggil berlakunya winning immunity ataupun tahap immunity berkurang terhadap protection kita kepada virus COVID-19 ini. Jadi kita perlu, apabila kita mengambil, ya, vaksin ini, dia akan meningkatkan imuniti kita terhadap jangkitan ini. Ini khususnya, ya, sebab itu kita mengutarakan untuk kumpulan-kumpulan berisiko tinggi ini untuk tampil ke hadapan dan mengambil dos penggalak mereka. Malah kita telah mula membuka dos penggalak ini untuk mereka yang berumur 12 tahun. Okey, itu antara penekanan yang diberikan oleh pakar kita berkenaan kepentingan untuk kita mengambil dos penggalak sebagai perlindungan diri dan juga komuniti secara keseluruhannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Saidatul Nurbaya Buang yang merupakan pakar Perubatan Kesihatan Awam bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Baik, itu antara pemahaman kita untuk peringkat awalnya dalam ruangan bicara diari rawat ini, khususnya untuk kita menyampaikan kepada anda kepentingan untuk kita mengambil dos penggalak. Sudah pastinya sejak 9 Januari yang lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun membenarkan laluan secara walk-in kepada masyarakat yang dikategorikan kelompok berisiko di luar sana untuk mendapatkan dos penggalak. Dan juga anda boleh terus saja ke aplikasi My Sejahtera untuk mendapatkan informasi lanjut berkenaan janji temu dos penggalak vaksin COVID-19 ini. Betul, Munawar. Semuanya telah diterangkan bagaimana untuk mendapatkan dos penggalak dan kita akan berbalik kepada topik diari rawat kita pada malam ni, iaitu skoliosis. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan berada di kaca TV anda. Kita akan berehat seketika, berjumpa selepas ini. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui My Sejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan.
Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Baik, kembali bersama kami dalam Diari Rawat dan sepasti anda menyaksikan kami di saluran Berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami Berita RTM dan juga DR RTM. Anda boleh mengajukan komentar anda dan juga persoalan anda. InsyaAllah kami akan bawakan perbincangan ini bersama dengan pakar kita di studio malam ini untuk kita berbincang berkenaan skoliosis ataupun dimaksudkan dengan masalah ataupun kondisi perubatan tulang belakang bengkok. Jadi, bagi berbincangkan dengan lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Isa Muhammad Arifin, pakar perunding kanan ortopedik dan spinal. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, Doktor, sebagai permulaan, biasanya ramai orang bila sebut tulang bengkok, dia takut sebab apa dia tak nak ambil tahu. Dan dia tak tahu. Jadi, memandangkan topik yang dibawakan ini sangat menarik, Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit kepada penonton kita secara ringkas ya, apakah yang dimaksudkan dengan skoliosis dan apakah keadaan yang menentukan bahawa seseorang itu mengidap skoliosis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengundang saya ke sini. Dan sebelum saya bermula, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada terutamanya kepada peminat-peminat Encik Zamani yang telah mendoakan kesihatan beliau sampai dia telah selamat menjalani pembedahan. Skoliosis ialah satu condition, satu di mana tulang belakang selalu kanak-kanak akan membengkok. Jadi bila kita lihat kanak-kanak ni, terutamanya daripada depan atau belakang, kepala dia selalunya akan sedikit off center daripada tulang pinggul dia. Dan bila kita lihat juga, bahu mereka juga akan slightly akan macam sengit sebelah. Dan paling obvious ialah bila dia rukuk. Orang Islam dia rukuk sembahyang, kita boleh tengok tulang dia. Sepatutnya tulang belakang macam ni, dia akan nampak sebelah, dia akan naik. Actually sangat senang untuk ibu bapa nak test sama ada anak dia ada skoliosis atau tidak. Just dengan suruh anak bongkokkan badan dia ke depan, dia boleh sendiri melihat keadaan tulang rusuk anak dia. Jadi anak dia selalunya akan naik sedikit sebelah. So actually sangat mudah. Itu adalah screening test yang kita gunakan di sekolah-sekolah di Malaysia. Biasanya kanak-kanak umur 12 tahun. Bukan di setiap kawasan kat Malaysia lah. Actually kalau the central area memang akan ada screening test di mana healthcare worker daripada Kementerian Kesihatan akan pergi ke sekolah untuk lakukan screening test supaya kita boleh dapat rawat pesakit di peringkat awal dan tidak dibiarkan melarat. Okey, Doktor. Bila kita menyentuh berkenaan skoliosis ini ataupun tulang belakang bengkok ini, apa antara faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan skoliosis ini? Adakah disebabkan faktor genetik semata-mata ataupun sebenarnya ada faktor-faktor lain? Okey, soalan yang sangat bagus.
Dan soalan yang sangat bagus ni doktor pun tak boleh jawab sebenarnya. Okey, sebab 80% daripada pesakit skolosis kita kategorikan sebagai idiopatik. Allah tak bagi lagi kita knowledge untuk tahu the exact reason. Kita boleh suspect antara sebab-sebab dia ialah kanak-kanak tu membesar dengan terlalu cepat. Kan waktu dia akhir balik dia tiba-tiba menjadi tinggi. Nombor dua ialah kanak-kanak yang mempunyai low BMI. Selalunya kanak-kanak skolosis ni dia kurus. Dan ini dikaitkan dengan satu jenis hormon yang kita panggil leptin. Leptin ni dia kontrol kita punya appetite dan dia juga bertanggungjawab untuk mendapatkan skolosis ni. Tapi ni semuanya ialah teori sahaja. Okey, the exact reason kita tak tahu. Adakah sebab itu dipanggil sebagai idiopatik betul. skolosis? Idiopatik skolosis 80%. The remaining 20% kita tahu dia sebab daripada lahir tulang dia, pembentukan tulang dia tak sama, neuromuscular, kanak-kanak ada cerebral palsy, keadaan macam tu juga boleh menyebabkan skolosis. Tetapi majoriti 80% ialah idiopatik. Maksudnya tidak diketahui apa punca lagi. Apa punca dia. Jadi baik doktor, berdasarkan kajian doktor, wanita lebih cenderung untuk menghidap skolosis. Dia mengatakan 80% remaja wanita yang berusia 13, 14, 15 tahun lebih cenderung untuk menghidap skolosis berbanding lelaki, terutamanya apabila dia menempuh akil balik. Ya, memang betul. Memang betul, wanita lebih common untuk dapat ni. Seperti antara reason yang saya sebutkan tadi lah. Dia membesar dengan banyak dalam tempoh yang singkat. Hormon leptin. Dia bukan really genetic. Dia more toward familial. Kalau you ada family history, mak ataupun nenek ada skolosis, so you ada kemungkinan lebih tinggi untuk nak dapat skolosis. Kalau you ada twin, then you ada kemungkinan tinggi untuk dapat skolosis. Ataupun you ada adik-beradik yang actually perempuan yang ada skolosis. Yang betul, 9 pesakit skolosis perempuan compare tu 1 saja lelaki. And perempuan juga lebih teruk dia punya degree pembengkokan compare tu lelaki. Okey, seperti yang kita semaklum doktor, bagaimana kita memahami skolosis ini dan juga penting juga untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat luar sana. Bagaimana skolosis ini boleh memberi implikasi dan juga menjejaskan rutin harian kehidupan seseorang, doktor? Yes. Soalan yang sangat bagus. So, bila pesakit ada skolosis, jika tidak dirawat di peringkat awal dengan betul, tulang belakang tu akan daripada straight kan, kita tengok belakang akan bengkok kalau tak dirawat dengan awal. So bila di membengkok lagi, jadi kau bayangkan saya duduk macam ni. Bayangkan ruang untuk paru-paru saya, ruang untuk organ perut saya akan berkurangan. Sempit lah. Jadi bila ruang untuk organ perut berkurangan, organ perut nak naik ke mana? Dia akan naik ke paru-paru. Okey? Jadi ruang untuk paru-paru kurang. Paru-paru eksklusif untuk paru-paru dan jantung. Jadi jantung pesakit akan kerja dengan lebih kuat lagi. Bayangkan umur dah dalam 30, 40, kalau tak dirawat dia dah dapat 70, 80 degree. So jantung dia dah keep on pumping against dia punya paru-paru at a higher resistance. So jantung kita ni ada kiri dengan kanan. Kiri for the whole body, otak, perut semua. Whereas kanan eksklusif untuk paru-paru. So masalah dia ialah jantung kanan akan fail at an earlier age. So usually dalam 40 plus, right side, jantung kanan saja akan fail. Whereas yang selalu kita tengok lemah jantung ialah jantung kiri. Yang selalu yang kita dengar ialah jantung kiri. Sekarang ialah jantung kanan. Jantung kanan tu akan fail an early pada umur yang lebih awal. Ini ialah sebab kita nak rawat skolosis. Untuk nak mengelakkan anak-anak
daripada mengalami masalah bila dia dah dewasa nanti. So that's the main and only reason lah untuk saya untuk rawat. Jadi doktor, betul lah kata orang sebenarnya daripada kanak-kanak tu sendiri kita dah boleh kenal pasti. Mak ayah sendiri pun kena main peranan untuk mengenal pasti anak-anak sama ada skolosis ataupun tidak. Jadi doktor, selepas ini kita akan bersama dengan Zamani Ibrahim untuk mendengar sendiri pengalaman beliau mengidap skolosis dan bagaimana beliau menjalani rawatan skolosis. Tapi sebelum itu, kita akan dengar mitos dan fakta berkaitan kesihatan di kalangan rakyat Malaysia dalam segmen Betul ke? Produk makanan anda ada tulisan KKM? Betul ke? Untuk pengetahuan semua, pihak KKM tak pernah mengeluarkan sebarang nombor kelulusan KKM kepada mana-mana produk makanan di Malaysia. KKM hanya mengeluarkan nombor kelulusan KKM pada air minuman berbungkus dan juga air mineral semula jadi yang dimohon melalui proses pelesenan. Di Malaysia, kita tidak boleh meletakkan apa-apa tuntutan kesihatan ataupun overclaim kepada mana-mana produk makanan. Contohnya, merawat kanser, mengurangkan kecil manis, mencantikkan muka ataupun menggebukan kulit dan lain-lain. Peringatan kepada semua penjual-penjual produk makanan. Anda tidak dibenarkan meletakkan sebarang akaun kesihatan ataupun overclaim pada produk makanan anda. Sekiranya didapati bersalah, anda boleh dikenakan tindakan denda dan juga penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pada para pengguna sekalian, anda perlu bijak untuk mendapatkan produk makanan dan pastikan produk anda tidak ada sebarang akaun kesihatan ataupun overclaim. Dengan sistem aplikasi MERS 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MERS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku. Ayah, nah. Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Bashir! Tolong! Bawa sini, boy. Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan. Maklumat diterima, kami sedia di atur gerak. Over. Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami. Sebelum ke laut, sungai atau tasik,
Sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan. Boleh jalan jauh kan. Kerja pun batas sikit lah, macam nak buat show ke dia tak boleh, macam lama kena ada kerusi lah kat atas stage tu. Tapi bila dah tengok tiap-tiap malam dia macam menanggung sakit, kita tak tahan lah. Kita buat ni lah appointment dengan doktor, terus minta konsultan dengan doktor. Terus jumpa, terus set date untuk operation. Mula tengok dia nak sedarkan dia daripada ICU tu, dia memang tak sedar lagi lah, dia mamai lagi, dia try bangun. So tengok perubahan dah straight kan. Dah straight, alhamdulillah dia sebab lah kan. Ya Allah, boleh yang punya, memang boleh. Doktor, kita kena jumpa doktor pakar. Sebenarnya dulu punya teknologi dengan sekarang dah banyak beza. Okey, istimewa dalam diari rawat pada hari ini pastinya seperti yang kita war-warkan di awal rancangan kita tadi, kita bersama dengan Abang Zamani untuk kita berkongsi pengalaman yang dilalui oleh Abang Zamani sendiri sebagai salah seorang pesakit bagi skoliosis ini. Jadi pastinya juga peminat-peminat di luar sana sangat merindui Abang Zamani dan ingin mengetahui perkembangan kesihatan Abang Zamani pada ketika ini. Jadi mungkin untuk permulaannya Abang Zamani boleh kongsikan bila kali pertama Abang Zamani menyedari bahawa Abang Zamani menghidap skoliosis ini. Okey, pertama sekali Assalamualaikum pada semua penonton. Dan okey, menjawab pada soalan Munawar tu, saya mula sedar yang saya mengidap skoliosis ni pada 2015 sebenarnya. Dah lewat dah sebetulnya. Tapi 2015 tu bila saya mula tahu yang saya dah mula rasa kurang selesa bila berdiri kan. Jadi cuba dapatkan hikmat nasihat daripada doktor. Jadi diorang kata ada skoliosis lah. Untuk permulaannya Abang Zamani, apa antara tanda-tanda ataupun simptom-simptom awal yang Abang Zamani sedar pada waktu itu sesuatu yang tidak kena kepada tulang belakang Abang Zamani? Okey, antara simptom dia yang saya ketara sangat bila saya berdiri lama dah tak selesa. Ataupun bila saya duduk pun tak selesa, tidur apa juga yang saya buat dah mula bila dalam satu keadaan yang lama dia dah mula rasa tak selesa dah pada saya punya tulang belakang tu. Itu antara simptom yang ketara lah. Jadi bagaimana skoliosis ini mengganggu rutin harian dan juga kehidupan Abang Zamani sendiri ialah sebagai seorang penyanyi Abang Zamani? Memang sebenarnya sangat terganggu jugalah Munawar. Pasal apa? Sebab saya perlu travel untuk pergi buat show daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi bila kita banyak perjalanan tu, travel tu, memang saya terasa sangat sangat mengganggu lah, terganggu. Memang mula-mulanya dia tak sakit sangat, dia rasa kurang selesa je lah. Tapi bila dah lama-lama dia semakin sakit. Tu macam itu. Okey, kalau tadi kita dengar penerangan daripada doktor, pesakit skoliosis ini akan mempunyai satu fasa di mana ianya akan mengganggu fungsi paru-paru dan juga adakah ia berlaku pada Abang Zamani sendiri dan juga turut terganggu di sudut tidur dan sebagainya Abang Zamani? Baik, okay. Dari segi gangguan paru-paru tu memang ada. Lebih-lebih lagi saya perokok lah. Saya seorang perokok juga dulu sebetulnya. Jadi memang sangat terganggu. Memang paru-paru saya selalu mengalami sesak nafas, orang kata kan. Jadi dan apa tadi maksudnya apa tadi macam mana? Dia mengganggu fungsi paru-paru. Memang fungsi kualiti tidur bagaimana? Kualiti tidur pun memang tidur saya waktu tu tak ada dapat tidur yang orang kata ikut rutin lah. Memang waktu tidur saya
tak betul lah kan. Okey, itu antara komplikasi yang dialami sepanjang berhadapan dengan skolosis ini. Jadi Abang Zamani, bila permulaannya untuk Abang Zamani menjalankan rawatan, berjumpa dengan doktor? Baik, saya mula jumpa dengan Dr. Datuk Isham pada tahun ni, tahun lepas, maksud saya tahun 2022, dan dapatkan hikmat nasihat pada awalnya. Jadi tapi setelah saya menjalani dah buat MRI, saya dah buat CT scan semua, saya dah X-ray, saya bawa benda tu jumpa dengan doktor. Dan doktor bagi saya penerangan dan juga nasihat macam mana yang harus saya buat. Daripada situ saya yakin, timbul keyakinan pada saya untuk nak buat pembedahan. Sebab sebelum tu saya tak yakin. Sebelum tu saya kurang yakin untuk nak buat pembedahan. Jadi saya ke sana kemari bertukar-tukar pendapat jugalah. Jadi bila akhirnya saya bertemu dengan Dr. Datuk Isham, saya terus minta tarikh untuk buat pembedahan. Pada permulaannya tidak merasa yakin untuk melaksanakan pembedahan. Pada awalnya. Apa yang membuatkan Abang Zamani rasa tak yakin untuk meneruskan sebarang rawatan khususnya pembedahan? Baik, ni sebenarnya saya rasa antara sebab utama dia sebab saya kurang informasi. Saya tak dapat information yang tepat tentang pembedahan, tentang apa dia punya risiko-risiko pembedahan ni. Jadi saya rasa takutlah sebab kita tak dapat information yang kurang tepat yang kata mungkin risiko dia terlalu besar untuk saya duduk atas kursi roda, saya lumpuh. Jadi kita takutlah kan. Jadi bila saya bertemu dengan Dr. Isham ni, dia bagi saya satu keyakinan, dia kata persen untuk gagal tu hanya 0.02%. Jadi dan juga bila kita buat pembedahan tu ada banyak safety dia, kerana kita ada kalau tersilap dia boleh undo. Jadi benda-benda yang macam information yang tepat macam ini yang buat saya bertambah yakinlah keyakinan tu datang. Okay, Abang Zamani berjumpa dengan orang yang tepat, atau Dr. Hisham sendiri yang meyakinkan Abang Zamani untuk melaksanakan rawatan. Okey, kita nak tanya kepada doktor. Doktor, apa jenis rawatan yang dilaksanakan kepada Abang Zamani sendiri? Okey. Untuk Abang Zamani, dia skolosis kompleks. Okey, bukan setakat skolosis, dia juga ada kyphosis, maksudnya badan dia bongkok ke depan. So being sebagai seorang yang sangat prominent, seorang artis, saya juga setelah kita discuss, one of the most paling penting untuk dia adalah keterampilan juga. So setelah kita bincang semua, jadi kita pun come to a conclusion that memang perlukan surgery. And surgery ni kita akan buat in such a way, bukan setakat untuk selamatkan fungsi jantung, fungsi paru-paru, fungsi usus yang dah tertekan, juga untuk berikan dia punya the satisfaction of the cosmetic outcome of the surgery. Betul. So the cosmetic outcome for the surgery juga sangat penting untuk pesakit. Dalam doktor punya list itu adalah last. Doktor nak save heart lah, jantung lah semua. Tapi untuk patient, keterampilan tu sesuatu yang sangat penting. Saya memang jadi kita ada dah plan macam dalam X-ray tu, kalau tengok bukannya normal skolosis kita cuma pakai 2 rod whereas untuk Abang Zamani kita gunakan sampai 3 rod actually, so that dia akan bagi very good support. Untuk Abang Zamani juga kita bukan setakat gunakan the usual screw yang kita gunakan. Ada screw tu yang quite new and juga special. Kita panggil screw yang double head yang boleh pegang 2 rod. Juga digunakan. Jadi a lot of new technology dan newer punya implant kita dah plan daripada awal.
dah plan dekat mana nak letak, dekat mana untuk dapatkan the maximum correction untuk dapatkan the outcome yang akan juga memberikan pesakit gembira lah. Jadi waktu pembedahan macam Abang Zamani explain tu memang betul. Pembedahan ni bukannya pembedahan yang tidak ada risiko. Pembedahan ni adalah pembedahan besar. Pembedahan ni memang ada risiko. Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang, kita boleh buat banyak benda. For example, teknologi untuk monitor fungsi saraf tunjang pesakit sewaktu operation untuk nak detect dia punya, so that kita tahu sama ada saraf tunjang dia boleh tolerate kita punya pembetulan atau tidak. Juga kita akan kurangkan risiko untuk memberi darah orang lain. Kita ada teknik untuk savekan darah pesakit untuk diberikan balik kepada pesakit sewaktu operation. Jadi banyak benda baru yang telah, bukan baru, yang benda teknologi moden yang digunakan untuk menjadikan pembedahan ni satu pembedahan yang selamat sekarang. Jadi doktor, untuk Abang Zamani, pembedahan Abang Zamani sendiri, berapa masa yang diperlukan untuk melengkapkan proses pembedahan tu? So that day saya require lebih kurang 2.5 jam untuk buat surgery. Tetapi pesakit juga perlu ingat 2.5 jam adalah masa saya. Okay, you kena bagi the time untuk Dr. Bius, untuk bagi tidur pasien dengan selamat. For example, that take around half an hour to 45 minutes. Selepas pesakit dah tidur, kita akan pasang all the electrodes yang akan monitor fungsi saraf tunjang pesakit dekat kepala, dekat tangan, dekat kaki, dan electrodes ni kita akan sambungkan kepada monitor dan kita akan test dahulu. Function bagus, kita akan dapatkan dia punya baseline. Jadi that one will take around 15 minit. So, dan selalunya pesakit akan ambil masa like 1 hour selepas pembedahan untuk be fully awake. Macam wife Abang Zamani tadi juga explain, dia dah bangun tapi dia macam mamai-mamai. So overall you take around 5 hours macam tu. But then the actual operating time usually untuk saya lebih kurang, untuk this Abang Zamani adalah 2.5 jam. 2.5 jam. Jadi doktor, setelah menjalani rawatan untuk Abang Zamani, kes Abang Zamani sendiri, apakah rawatan susulan dan berapa lama masa diperlukan untuk total recovery? Betul, ya. Sebagai seorang yang aktif dan dia juga ada banyak show. Jadi saya initially syorkan untuk dia 3 months. Relax, slowly. But then dia punya body actually very strong. So, and then dia able to walk. Hari kedua dia dah jalan, you know. So, lepas tu dia dah start rawatan fisioterapi. So, bila dia datang balik around a month, dia tanya, boleh ke saya nak start nyanyi? Lepas tu, at that time dia ada nyanyi depan klinik saya pun dengan staff tu. So klinik jadi sangat meriah hari tu. So tengok macam tu saya rasa boleh, tapi you janganlah accept untuk for example show yang you kena travel a lot. So maybe do sedikit show. So saya happy lah dengan dia punya progress. Saya lagi gembira bila tengok. Actually the best present untuk saya adalah bila tengok dia and compare sebelum dan selepas. That is the best lah untuk saya. Dari segi perkembangan sebelum dan selepas itu yang sangat memuaskan hati doktor kan? Jadi puas hati. Jadi bukan sekadar doktor saja yang puas hati, malah kita juga peminat-peminat Abang Zamani juga berpuas hati melihat perkembangan kesihatan Abang Zamani itu sendiri. Jadi kita nak tanya Abang Zamani, apakah perasaan pada ketika ini setelah menjalani rawatan dan setelah pulih sehingga ke hari ini?
Okey, Nirwan dan juga Dr. Zah, pastinya selepas ini banyak sebenarnya perkongsian kita nak bawakan kepada anda. Kita nak korek lagi pengalaman yang dilalui oleh Abang Zamani sendiri sebagai pesakit skoliosis ini. Tapi semuanya seketika nanti penonton, kita akan bawakan secara eksklusif kepada anda dalam Diari Rawat. Kita akan berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Kebetulan dia orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Semua untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan antibiotik, mitos dan fakta. Apa itu antibiotik? Antibiotik merupakan ubat yang boleh membunuh atau merencap pertumbuhan bakteria. Ia digunakan dalam rawatan jangkitan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria sama ada jangkitan ringan maupun serius. Penggunaan antibiotik secara berlebihan dan tidak rasional boleh menyumbang kepada masalah yang serius iaitu kerintangan antibiotik. Kerintangan antibiotik adalah situasi apabila antibiotik yang digunakan dalam rawatan jangkitan bakteria tidak lagi berkesan kerana bakteria telah menjadi lebih kuat atau kebal terhadap antibiotik tersebut. Perkara ini menyebabkan antibiotik yang sama tidak lagi dapat memberi kesan yang sama seperti yang sebelumnya. Kerintangan antibiotik merupakan satu perkara yang bahaya, malah boleh mengancam nyawa. Jadi tak heranlah kalau ada banyak mitos berkenaan antibiotik yang dipercayai dalam kalangan masyarakat kita. Antaranya, ada yang mendakwa antibiotik ubat segala penyakit. Ini adalah mitos. Kebanyakan pesakit akan mengambil antibiotik apabila demam atau sakit, walhal bukan semua penyakit memerlukan antibiotik. Jadi sebaiknya pengambilan antibiotik
antibiotik hanya atas nasihat daripada doktor sahaja untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini. Tak kurang juga ada yang berpendapat antibiotik membunuh jangkitan virus. Ini mitos semata-mata. Tahukah anda, bukan semua jangkitan kuman berkesan dirawat dengan antibiotik. Antibiotik hanya berkesan terhadap jangkitan bakteria sahaja. Antibiotik tidak berkesan untuk virus, fungus dan protozoa. Ada yang kata boleh berhenti ambil antibiotik lah bila rasa sihat. Ini juga mitos. Antibiotik perlu diambil seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi mengikut tempoh dan dos yang ditetapkan bagi menjamin keberkesanannya. Kalau antibiotik tidak diambil mengikut arahan, bakteria tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya. Bakteria ini akan mengalami mutasi dan menjadi kebal kepada antibiotik tersebut. Bakteria yang kebal akan terus membiak menyebabkan jangkitan menjadi lebih teruk dan tidak boleh disembuhkan dengan antibiotik sedia ada. Penyembuhan memerlukan antibiotik jenis lain yang lebih kuat untuk memusnahkan bakteria kebal tersebut. Jadi jom saya kongsikan tips bijak penggunaan antibiotik. Sebagai pengguna atau pesakit yang bertanggungjawab, jangan meminta antibiotik daripada doktor yang merawat. Sebaliknya, ambil antibiotik hanya apabila doktor mengesahkan anda memerlukannya. Anda juga tidak boleh membeli antibiotik daripada ahli farmasi tanpa preskripsi, beli secara online atau daripada sumber yang tidak sah. Ingat, tak boleh ya. Pastikan antibiotik dihabiskan mengikut tempoh yang ditetapkan untuk memastikan keberkesanannya dan mengelakkan kerintangan antibiotik. Sentiasa patuh kepada arahan pengambilan ubat antibiotik yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi. Ingat, jangan rawat sendiri dengan menggunakan lebihan antibiotik di rumah dan jangan berkongsi ubat dengan orang lain. Jadi, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC di talian 1800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Jadilah pengguna yang bijak, ikut nasihat doktor dan ahli farmasi berkaitan saranan cara pengambilan antibiotik. Bersama-sama kita pelihara keberkesanan antibiotik kini untuk generasi masa hadapan. Terima kasih Sofatun Nur Subhi atas perkongsian berkenaan kapsul farmasi, fakta dan mitos berkenaan antibiotik ini. Pastikan kita mengambil antibiotik ini atas deskripsi daripada doktor dan tidak menyalahgunakan pengambilan antibiotik ini. Okey, kita nak berbalik kepada topik kita pada malam ini, berbicara berkenaan skoliosis. Dan sebelum kita berehat tadi, kita ada ajukan satu soalan kepada Abang Zamani sendiri. Mungkin Abang Zamani ingin kongsikan perasaan setelah menjalani pembedahan dengan keadaan fizikal Abang Zamani pada ketika ini, dan mungkin ada juga pengalaman-pengalaman yang Abang Zamani sendiri tak boleh lupakan sebelum melakukan pembedahan ataupun selepas melakukan pembedahan. Okey, macam sekarang ni saya rasa sebenarnya perbezaan dia sangat ketara lah. Sebab apa? Terutamanya dari segi fizikal memang nampak lah. Alhamdulillah. Dan dari segi dalaman pun saya rasa perubahan dia ada sebab saya semakin berkeyakinan kan dengan penampilan saya, dan juga rasa lebih sihat, rasa lebih orang kata apa, memang rasa fresh lah, saya rasa totally fresh. Jadi saya bersyukur sangat kepada Allah SWT dan juga berterima kasih kepada doktor yang bertanggungjawab lah kan, yang dah merawat saya. Memang pembedahan ni sebenarnya banyak sangat ubah hidup saya walaupun baru 2 bulan. Tapi sebenarnya memang ketara perubahan dia sebenarnya kan. Dan kalau nak bercerita tentang pengalaman yang saya tak boleh lupa, sebelum operation, sebelum pembedahan kan, memang saya takut sangat sebenarnya. Saya takut. Jadi macam saya sebenarnya kita nak share lah untuk penonton-penonton di luar sana, mana yang mungkin kurang yakin. Sama macam saya juga, saya pun kurang yakin masa nak buat pembedahan. Jadi saya takut, tapi doktor datang juga waktu malam datang untuk bagi saya lebih keyakinan pada malam tu, bila maknanya memang tak perlu takut lah untuk orang-orang di luar sana. Ramai yang DM saya sebenarnya. Kebetulan selepas pembedahan tu ramai yang DM saya dan tanya macam mana tentang penyakit ni, skoliosis ni kan. Jadi orang minta pendapat saya, jadi di antara peminat-minat semualah. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk bagi tahu, untuk share dengan semualah, bahawa kalau ada antara anda yang memang ada penyakit skoliosis ni, jangan berlengah-lengah, jangan takut-takut. InsyaAllah, memang kita serah pada Allah SWT, tapi
keyakinan saya tentang penyakit ini boleh disembuhkan memang tinggilah, insya-Allah. InsyaAllah. Satu kata-kata yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat luar sana untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan skoliosis ini. Mungkin ada hikmahnya sebenarnya Abang Zamani untuk kita sampaikan kepada masyarakat sana. Abang Zamani sendiri sebagai selebriti kesayangan tanah air, apabila dengan keadaan yang dialami ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat berkenaan skoliosis ini. Terima kasih banyak-banyak Abang Zamani bersama kita dalam Diari Rawat pada malam ini. Saya pun terima kasih. Saya dan juga peminat di luar sana mendoakan kesihatan Abang Zamani berpanjangan dan juga kita rindu sebenarnya Abang Zamani menyanyi di atas pentas-pentas besar. Ya, insya-Allah. Okay, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga. Baik penonton, sekarang ini sebagai konklusinya mungkin kita nak dapat juga gambaran dan juga kata-kata daripada pakar kita di studio berkenaan penyakit yang kita bincangkan dari awal sehingga ke akhirnya. Silakan Mirwan. Terima kasih Munawar. Terima kasih juga kepada Abang Zamani di atas perkongsian menjalani pembedahan dan juga mengidap skoliosis. Jadi doktor, kita berbalik kepada topik kita skoliosis mengenai dari segi rawatannya doktor. Difahamkan juga doktor, selain daripada pembedahan ada juga rawatan konservatif yang diberikan kepada pesakit. Dan mungkin doktor boleh terangkan sikit apa tu rawatan konservatif dan apakah yang keadaan yang menyebabkan untuk seorang doktor itu menentukan bahawa pesakit itu perlu menjalani pembedahan. Baik, terima kasih. Bukan semua pesakit skoliosis memerlukan pembedahan. Baik. Okay, itu saya punya first statement. Okey. Majoriti pesakit cuma perlukan rawatan yang cakap tadi, rawatan konservatif. Okey. Rawatan konservatif ialah mainly melibatkan stretching. Okey. Fisioterapi mainly melibatkan core muscle strengthening. One of the best exercise yang patient boleh buat adalah planks, side planks exercise. Sangat bagus bila skoliosis ni dapat kita rawat pada peringkat awal. Okey. Jadi waktu dia dalam 15 degree, waktu dia refer daripada sekolah, kita dah start dah semua ni kepada patient. Bending exercise, plank, side planks. Then kita akan monitor patient. Like 6 months, kita repeat x-ray. Dan katakanlah dia maintain atau remain, kita tak perlu buat apa-apa lagi. Kita just advise dia untuk keep on doing the exercise dan kita akan panggil balik untuk review. 6 months ataupun 1 year. Okey. Jadi majority of the patient akan remain around that area. Ada small yang akan progress. Bila dia progress, kita akan advise pula. Okey, bila dia progress dalam tadi kita cakap 15 degree kan. Now cakap around 25 degree hingga 35, 40 degree. So dalam this category, mainstay of treatment ialah bracing, dan juga exercise. Exercise tu masih diteruskan. Dan bracing juga akan diberikan kepada patient. Dalam brace pula kita ada 2 jenis brace. Satu kita panggil soft brace, satu kita panggil hard brace. Hard brace tu macam buat plastik mold dekat badan. So dia punya acceptance kepada this hard brace sedikit kurang dekat Malaysia. Sebab apa? Kita punya cuaca panas. Okey, patient actually tak pakai. Dia datang dekat klinik, dia cuma bawa je brace tu macam handbag. Okey? So, dan last kali katakanlah dia dah 40, 45, kita tengok dia dah tak balance. Dia dah tak balance. Ni cakap pasal kanak-kanak 15-16 tahun. Dan baru kita akan advise surgery. Alright. Okey, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Isam di atas perkongsian berkenaan dengan skoliosis dan juga perkongsian mengenai rawatan yang perlu diambil oleh pesakit-pesakit dengan cara untuk mengenal pasti bahawa anak-anak tu ada skoliosis. Jadi, Munawar, Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung siaran. Kita harapkan dengan siaran kita pada malam ini memberikan pendedahan dan juga kesedaran kepada anda berkenaan skoliosis ini. Dan sudah pastinya bagi anda yang terlepas siaran pada malam ini, anda boleh saksikan siaran ulangan pada hari Rabu dan hari Khamis jam 3.05 petang di saluran berita RTM dan juga saluran TV1. Yap, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam Diari Rawat. Assalamualaikum dan selamat malam.